Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nafisa binti Baharun bersama dua lagi rakan pekaji iaitu Dr. Norshidah Muhammad Saleh dan Dr. Muhammad Mokhtar Taha pada hari ini akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Model Pengukuran Intervensi Matematik berasaskan gaya pembelajaran murid masalah pembelajaran ataupun MIMGAP menggunakan analisis faktor eksploratori iaitu EFA. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi latar belakang kajian kami ini adalah berdasarkan intervensi murid masalah pembelajaran di mana kami memberikan penumpuan kepada gaya pembelajaran dalam kalangan golongan ini. Jadi kajian-kajian sebelum ini telah membuktikan bahawa keunikan ataupun ketidakupayaan murid masalah pembelajaran ini banyak dikaitkan dengan gaya pembelajaran dalam kalangan mereka. Jadi kami mengambil langkah untuk menggunakan analisis faktor penerokaan iaitu EFA sebagai alat diagnostik untuk menilai data berkaitan intervensi matematik murid masalah pembelajaran selaras dengan literature review yang kami lakukan dan model rujukan kami iaitu model RTI ataupun response to intervention. Okey. Jadinya kami menggunakan EFA untuk mengkaji hubungan pembeli ubah yang telah dikenal pasti, iaitu yang pertama penyaringan, yang kedua pemantauan akademik, yang ketiga keputusan berasaskan data dan yang keempat gaya pembelajaran murid masalah pembelajaran. Jadi, jika dilihat kepada keadaan ataupun situasi kelas PPKI ataupun masalah pembelajaran pada hari ini, di mana di dalam kelas terdapat pelbagai latar belakang murid yang mempunyai perbezaan yang unik secara individu. Jadi, situasi ini sebenarnya menyumbang kepada perbezaan gaya pembelajaran antara murid. Jadi, kepelbagaian yang berlaku ini sebenarnya mempengaruhi prestasi matematik murid di dalam kelas tersebut. Jadi, bagi mengembangkan penemuan sedia ada kami, seperti yang saya sebutkan tadi berdasarkan literature review dan model RTI, jadi kami menyediakan satu pengesahan soal selidik ke atas guru-guru matematik murid masalah pembelajaran di sekolah rendah di negeri Melaka. Jadi untuk menjalankan analisis faktor eksploratori ini, kami merujuk kepada Howard 2015 dari di mana kami mengetengahkan 5 langkah bagi teknik-teknik EFA untuk kajian ini, iaitu yang pertama, teknik pemeriksaan data, yang kedua, analisis faktor, yang ketiga, extract faktor, yang keempat, faktor rotation, dan akhir sekali loading cut-off. Jadi kami menjalankan satu kajian tinjauan bagi menyemak dan menguji semula item-item dengan cara yang lebih intensif sehingga hasil yang memuaskan diperolehi melalui EFA. Jadi sebenarnya fokus utama bagi kajian pra-ujian yang dijalankan adalah untuk mengatasi sebarang masalah yang berlaku sebelum dijalankan proses seterusnya seperti proses menjalankan CFA. Jadi, tujuan pra-ujian untuk soal selidik MIMGAP ini adalah antaranya untuk menyusun semula soalan-soalan dengan betul, kemudian memastikan responden telah memahami dengan jelas semua soalan yang dikemukakan, begitu juga dengan soalan tambahan jika perlu, dan arahan untuk soal selidik MIMGAP adalah jelas dan mencukupi. Kemudian semua skala di mana kami menggunakan 7 skala sebenarnya sesuai dan diuji terlebih dahulu sebelum memastikan soalan itu berfungsi dengan tepat dan mengukur apa yang hendak diukur. Jadi, kajian ini melibatkan 112 orang guru pendidikan khas yang mengajar matematik di negeri Melaka.
Baiklah, bagi dapatan dan perbincangan, kita akan pergi satu persatu mengikut 5 langkah yang telah saya katakan sebentar tadi. Jadi yang pertama adalah analysis factor, di mana didapati di sini adalah script plot bagi setiap konstruk yang belum lagi mempunyai nama. Jadi selepas analysis factor, kami mendapati terdapat 4 konstruk utama, di mana kalau dilihat pada contohnya pada script plot untuk konstruk A, okey, dapat dibahagikan kepada 3 bahagian subkonstruk di sini. Okey, ikut komponen number. Begitu juga dengan script plot bagi konstruk B, C dan D. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa berdasarkan analisis faktor dapat diekstrak 4 konstruk secara keseluruhan dengan 3 subkonstruk bagi setiap konstruk, iaitu konstruk A, B, C dan D. Bagi extract factor pula, jika dilihat di sini, berdasarkan script plot sebentar tadi, konstruk A terdapat 3 subkonstruk. Jika dilihat di sini, nilai agent value-nya mengikut percentage yang tertinggi hingga ke rendah terdapat 3 subkonstruk. Okey, begitu juga dengan bacaan untuk konstruk B, konstruk C dan konstruk D. Di sini, data ini menyokong kepada data script plot sebentar tadi bahawa terdapat 4 konstruk utama dan terdiri daripada 3 subkonstruk bagi setiap konstruk A, B, C dan D dengan merujuk kepada bacaan peratus percent of variance di sini. Okey, seterusnya, dapatan kajian bagi faktor rotation dan loading cut-off. Okey, di sini kami mula memberi nama kepada keempat-empat faktor yang telah diekstrak, iaitu yang pertama kami memberi nama sebagai penyaringan bagi konstruk A, di mana di sini dapat ditengok nilai commonalities, okey, kemudian nilai agent value di sini dan percentage of variance. Jadi, untuk penyaringan, 3 subkonstruk yang terlibat adalah pengesanan, kategori murid dan persetujuan. Okay. Manakala untuk konstruk yang kedua ataupun konstruk B, kami memberi nama sebagai pemantauan akademik, juga terdiri daripada 3 subkonstruk, iaitu pelaporan dan pengesanan, sokongan pentadbir ibu bapa dan lain-lain. Okey, yang ketiga, prosedur pemantauan yang terdiri daripada ataupun yang disusun mengikut percentage of variance dari tinggi ke rendah. Jadi, untuk konstruk B yang diberi nama sebagai konstruk pemantauan akademik ini telah disusun menjadi 3 subkonstruk di sini. Okey, dan nilai commonalitiesnya. Okey. Untuk yang ketiga ataupun konstruk yang ketiga, kami memberi namanya sebagai keputusan berasaskan data, juga menyokong kepada data script plot C sebentar tadi. Kami memberi nama C1 sebagai keputusan penilaian, C2 sebagai prosedur menentukan keputusan dan C3 sebagai keperluan intervensi mengikut kedudukannya mengikut percentage of variance dari tinggi ke rendah. Akhir sekali, faktor ataupun konstruk yang keempat, iaitu D, kami memberi namanya sebagai gaya pembelajaran, di mana juga terdapat 3 subkonstruk, iaitu D1 sebagai arahan intervensi, yang kedua D2 sebagai sokongan pembelajaran, dan yang ketiga sebagai belajar sambil bermain D3. Jadi juga disusun mengikut percentage tinggi ke rendah, percentage of variance di sini. Jadi, saya dapat simpulkan bahawa mengikut faktor rotation dan loading cut-off menyokong dapatan script plot yang saya bentangkan sebentar tadi. Sebagai kesimpulan untuk kajian kami pada hari ini, sebenarnya kajian ini telah memberi gambaran bagaimana analisis EFA dapat digunakan untuk mengeluarkan pemboleh ubah terpendam menjadi 4 faktor, iaitu yang pertama penyaringan, pemantauan kemajuan,
keputusan berasaskan data, dan gaya pembelajaran. Jadi secara keseluruhannya, pembuktian secara statistik telah membuktikan bahawa terdapat 73 item yang berjaya disemak dan diuji, dan daripada 73 ini dibahagikan kepada 4 konstruk, di mana setiap konstruk mempunyai 3 subkonstruk. Jadi kami mencadangkan supaya analisis lanjutan menggunakan PLSM dalam ujian CFA dijalankan supaya dapat menggunakan kesemua item yang kami uji ini ataupun kesemua item faktor yang telah dikenal pasti sebagai input semasa menjalankan ujian CFA nanti. Setakat itu saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.